Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita berjumpa lagi masih di topik yang sama iaitu 8.1 garis dan sudut, di mana kita akan sambung belajar apa yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu sebelum ni kita telah belajar macam mana untuk membina geometri, iaitu yang pertama kita belajar tentang membina tembereng garis dan yang kedua kita belajar tentang macam mana untuk membina pembahagi dua sama serenjang. Okay, hari ini kita sambung lagi dua, iaitu yang ketiga membina garis serenjang kepada suatu garis lurus dan yang keempat iaitu membina garis selari. Okey, kita fokuskan yang ketiga. Okey, untuk membina garis serenjang kepada suatu garis lurus, stepnya hampir sama dengan yang kedua yang kita belajar sebelum ni, iaitu membina pembahagi dua sama serenjang. Cuma beza dia adalah, jika murid lihat dekat sini, beza dia, kita ada satu titik tambahan ya. Di mana sebelum ni kita belajar daripada titik P contohnya dengan Q dan kita telah buat satu lekuk di bahagian atas dan juga bawah dan kita buat satu garis lurus. Okey, tapi kali ni dia special sebab apa? Sebab ada satu titik yang diberi ya. Di mana kita wajib buat satu garis yang melalui titik M ini. Okey, kita akan perlu buat satu garis yang melalui titik yang diberi. Okey, macam mana cara untuk menyelesaikannya? Okey, sama saja kita menggunakan jangka lukis. Step yang pertama ya, kita tengok dekat sini macam mana, apakah langkah-langkah dia. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari M, bina dua lengkuk dari pada PQ dari M. Label dua titik itu dengan R dan S. Maksudnya dekat sini, bahagian tajam kita akan letak dekat M. Okey. Dan bahagian pensel tu, daripada M tu kita buat satu bukaan yang akan kita agak-agak boleh lepas garis PQ ni. Dan kita buat satu lekuk R dan juga lekuk S. Okey, kita labelkan R dan S. Okey, kita tengok pada step yang kedua. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari R dan S, bina lengkuk masing-masing dari R dan S supaya dua lengkuk itu bersilang. Okey, jadi kita ambil jangka lukis tadi, kita letak yang tajam dekat bahagian R kat sini. Okey, kita buka satu bukaan dan daripada situ kita akan menghasilkan garis yang warna biru ini. Okey, yang ini yang cikgu lukis ni. Kemudian kita alih jangka lukis pula, letak bahagian yang tajam tu dekat S. Dekat S dekat sini, maka akan menghasilkan satu lagi lengkuk. Okey, jadi dekat sini kita dapati lengkuk yang persilangan lengkuk ini adalah setentang dengan titik M tadi. Okey, dan last kali kita ambil pembaris dan kita bina satu garis yang melalui titik M. Okey, jadi ini kita telah membina garis serenjang kepada suatu garis lurus yang melalui satu titik tertentu yang diberi. Okey, ini adalah contoh 5 ya yang cikgu ambil juga daripada buku teks. Okay, soalan dia, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik N. Okey, sekarang specialnya dekat sini, titik N-nya berada pada garis PQ. Okey, kalau tadi dia duduk ke atas, sekarang dia berada di sini. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Sama saja, kita jangan confuse. Yang penting step pertama, yang bahagian tajam tu letak pada titik yang kita pada titik yang diberi. Okey, kita tengok step kat sini. Okay, step yang pertama, dengan bukaan jangka lukis yang sama, bina dua lengkuk pada PQ dari N. Okey, sama macam tadi. Kita ambil bahagian tajam. Kita ambil bahagian tajam. Kita letak pada N ya. Kita letak dekat sini. Okey, kemudian bahagian yang pensel itu, kita akan bina lengkuk pada garis PQ. Satu R, satu S. Okey, itu step yang pertama. Okey, step yang kedua, besarkan bukaan jangka lukis melebihi NR. Okey, maksudnya dekat sini, kalau kita ukur daripada N kepada R ni, okey, kita buka lagi supaya dia lebih.
Tapi jangan lebih daripada P lah. Sama ada dekat sini ke. Okey. So, bila kita dah buka. Sekejap ya, cikgu padam. Okey, bila kita dah buat bukaan lebih daripada titik R tadi, maka kita letak di bahagian atas. Maka kita letak yang tajam tu pada titik R dekat sini. Okey, pada titik R dan kita akan bina satu lengkuk di atas dan satu lengkuk di bawah. Okey, kemudian alihkan jangka lukis tersebut, letak bahagian tajam pada titik S. Okey, kemudian kita buat lengkuk yang sama di bahagian atas dan di bahagian bawah. Okey, dekat sini maka kita akan dapat satu garis yang lurus, okey, menggunakan pembaris. Cikgu akan terangkan dengan paparan menggunakan jangka lukis dalam skrin ya. Jadi cikgu harap semua boleh lihat dan faham langkah-langkah yang cikgu telah terangkan tadi. Okey, sekarang cikgu dah sediakan satu garis lurus P dan Q dan satu titik M. Dan juga satu jangka lukis. Okey, ini cikgu akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan contoh 4 yang cikgu telah terangkan tadi ya. Murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 178. Okey, step yang pertama, dengan bukaan jangka lukis yang sama dari M, bina dua lengkuk pada PQ dari M. Label dua titik itu sebagai R dan S. Okey, sekarang step yang pertama, ambil jangka lukis, letak bahagian yang tajam ni dekat M. Okey, kemudian kita kena adjust supaya pensel pada jangka lukis itu melalui garisan PQ. Maka, sengitkan dia. Kemudian kita buka agak-agak kat sini. Okey. Dan kita jangan buat garisan lagi, kita cuba dulu. Okey, kalau bukaannya kita terlalu kecil, maka lengkuknya dekat sini tak sesuai ya, sebab kita nak lengkuk tu duduk di belah kanan dan juga kiri. Jadi kita buka besar-besar sikit. Okey, buka besar sikit. Okey, agak-agak saja ya. Kemudian kita cuba gerakkan kita punya ni. Okey. Kalau rasa macam okey, kita boleh teruskanlah. Kalau macam ni, cikgu nak kecilkan sikitlah. Okey, macam ni. Jadi kita akan buat satu lengkuk di bahagian kanan dan juga satu lengkuk di bahagian kiri. Okey, so cikgu akan buat satu lagi. Okey, ini korang adjust lah sebab ini memang komputer punya kan. Okey, jangan alih ya, bukaan tadi mesti sama. Okey, kalau kita dah buka tadi, kita tak boleh kecilkan atau besarkan. Okey, so kita akan gerakkan dia dekat sini ya. Dekat sini. Jadi, cikgu akan bina satu lengkuk di bahagian kiri. Okey, macam tu. So, kita labelkan R dan S. Okey, sini R, sini S. Okey, step yang kedua. Dengan bukaan jangka lukis yang sama dari R dan S, bina lengkuk masing-masing dari R dan S supaya lengkuk itu bersilang. Okay, sekarang kita ambil jangka lukis kita, letak bahagian yang tajam tadi tu dekat titik R dan S. Cikgu buat S dulu. Tak kisahlah buat yang mana-mana satu dulu. Okey, kita cuba alihkan. Kita nak buat satu lengkuk di sini. Okey. Kalau tak nak adjust pun boleh. Just buat sahaja. Okey, sekarang cikgu try buat dulu. Buat besar-besar pun tak apa ya. Supaya nanti senang kita nak cari titik persilangan. Okey, sekarang kita alihkan dekat titik R pula. Okey. Cikgu adjust yang tajam tu betul-betul dekat titik R. Okey, kemudian kita akan buat satu lengkuk lagi. Okey, yang bersilang. Maka kita akan ambil satu pembaris. Kita ambil pembaris kita. Okey, kemudian kita akan buat garisan ya dari titik M. Iaitu sekejap ya. Kita kena adjust kedudukan dia. Okey, dari titik M dengan tempat yang bersilang tadi. Okey. Kalau komputer ni mungkin kurang tepat lah. Yang penting kena pada titik M dan juga tempat yang bersilang. Okey.
Ni komputer ni susah sikit nak adjust. Okey, cikgu akan buat satu garisan. Okey. So sekarang nampak tak dekat sini ni? Ini sebab komputer ya. Jadi kat sini ni dia macam tak kena kan. Jadi korang bila guna pembaris tu pastikan betul-betul kena pada point yang bersilang ni ya. Okey, jadi jika kita lihat kenapa pembaris kita mesti sengit macam ni? Dia tak tegak macam ni. Okey, kenapa? Sebab kita punya garis PQ ni pun sengit. Jadi sebenarnya garisan yang kita bina ni adalah garis serenjang kepada garisan PQ. Apa itu serenjang? Iaitu nilai sudutnya adalah sebanyak 90 darjah dekat sini sudut ni adalah 90 darjah. Jadi kita telah membina satu garis lurus yang serenjang dengan garisan PQ melalui titik M, iaitu garis yang baru ini adalah bersudut 90 darjah. Okey, sekarang cikgu akan terangkan contoh 5 ya, di mana diberi satu garis PQ dan ada satu titik N pada garis PQ tersebut. Okey, step yang pertama kita akan ambil jangka lukis ni letak bahagian tajam pada titik N dan kita akan bina lengkuk di kanan dan kiri N tersebut. Jadi kita adjust jangka lukis kita ni. Okey, jadi kalau kita buat kat sini maka kita akan dapat dekat lah. Kalau macam kita nak jauh sikit pun tak apa. Agak-agak saja ya, tak kisah. Okey, jadi satu cikgu akan bina di kanan. Dan satu lagi cikgu akan bina di sebelah kiri. Okey, sekarang kita akan labelkan lengkuk yang kita baru bina tadi dengan R dan S ya. Cikgu ikut buku teks. Okey. Kemudian step yang kedua, kita akan buat satu lengkuk di bahagian atas, satu lengkuk di bahagian bawah. Okey, kalau ikut buku teks, dia kata besarkan bukaan jangka lukis melebihi NR atau NS. Okey, dengan bukaan yang sama dari R dan S, bina dua lengkuk masing-masing di atas dan di bawah PQ supaya dua lengkuk itu bersilang. Okey, maksudnya dekat sini, kita ambil jangka lukis kita ni, kita letak dekat R. Okey. Kenapa dia kata mesti melebihi NR? Okey. Maksudnya dekat sini, kalau kita buat kecil sangat, kalau kita kecil sangat, macam mana kita nak bina lengkuk? Kalau kat sini, dia akan jadi kecil. Okey, hampir dengan garisan. Kita nak kalau boleh besar. Jadi kita ukur ya, kita agak-agak saja. Ini sampai N, kita buat lebih. Lebih daripada titik N tersebut. Okey, supaya kita dapat lengkuk yang lebih jauh lah. Okey, so sekarang kita naikkan di bahagian atas. Pastikan di bahagian tajam tu dekat R. Okey. Okey, yang atas ni kita akan buat satu lengkuk di atas. Dan juga satu lagi di bawah. Adjust supaya yang tajam tu dekat titik R. So, kita akan buat satu di bawah. Okey, kemudian ambil jangka lukis. Buat step yang sama ya. Yang bahagian tajam ni dekat titik S pula. Jadi, kita akan kekalkan bukaan tadi. Kalau tadi kita dah buat lebih daripada separuh contohnya cikgu tunjuk. Maaf ya, sebab jangka lukis ni dia akan jadi terbalik. Jadi tak apa, cikgu akan tunjuk kalau kita buat kecil sangat, maksud cikgu kecil sangat macam ni, nanti lengkuk kita yang terhasil tu akan tak bersilang ya. Kalau tadi yang eloknya kita jangan ubahlah. Tak apa, cikgu akan tunjuk lebih daripada separuh. Okey, lebih dari separuh. Okey, jadi ni cikgu besarkan lagi. Cikgu nak besar lagi. Okey, agak-agak macam tu. Jadi kita akan buat satu di atas dan satu di bawah. Sorry Okey, letak yang tajam dekat S. Okey, so cikgu akan adjust bagi betul-betul dan kita buat satu lengkuk di atas dan satu lagi lengkuk di bawah. Kalau beralih kita kena adjust supaya yang tajam tu tak
berubah kedudukan dia. Okey, maka dekat sini kita dah buat 2 lengkuk di atas dan 2 lengkuk di bawah. Kita ambil pembaris macam tadi saja. Stepnya, kita ambil pembaris dan kita buat garisan yang melalui 2 lengkuk tersebut. Okey, 2 titik persilangan. Okey, mungkin pembaris cikgu kita tengok. Okey, mungkin dapat. Jadi kita buat garisan yang baru. Okey. So sekarang yang ni kalau tengok dekat sini dia kurang tepat sikit lah sebab ini paparan komputer kan. Jadi dekat sini ni macam dia kurang tepat sikit. Jadi tak apa. Yang penting korang buat mesti kena melalui betul-betul melalui titik persilangan tersebut. Jadi dekat sini kita akan tandakan nilai sudut di sini adalah sebanyak 90 darjah. Jadi sekarang stepnya sama macam tadi ya. Untuk membina garis serenjang pada satu garis yang melalui titik yang diberi. Okey, sekarang kita akan belajar cara untuk membina garis selari. Okey, yang ini simple saja. Kita lihat contoh 6. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, sebenarnya apa maksud garis selari ya? Cikgu harap semua murid ingat ataupun tahu apa itu maksud garis selari. Okey, contoh ya, kalau diberi satu garis dengan kedudukannya seperti ini, maka garis yang kedua mesti sama kedudukan dengan garis yang di atas. Okey, biasanya kita akan labelkan dengan tanda anak-anak panah macam ni, menunjukkan dua garis tersebut adalah selari. Dia mesti sama. Kalau garis tu melintang macam ni, dia mesti sama. Tak boleh sengit sikit pun. Ini cikgu lukis dengan tangan memang tak selari lah, dia tak sama. Okey, jadi sebab itu kita, macam mana kita nak bina garis yang selari, di mana sudutnya sedikit pun tidak berubah, kita kena gunakan jangka lukis. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara untuk menggunakan jangka lukis untuk membina garis selari. Okey. Kalau contoh 6 ini diberi satu garis lurus PQ di mana kita ada satu titik di bahagian atas iaitu titik R ya. Okey, jadi step yang pertama kita nak bina garis selari yang melalui titik R. Okey. Step yang pertama adalah dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan jarak PR, bina satu lengkuk melalui R dari P. Okey, sekarang kita ambil jangka lukis kita. Kita ukur dulu ya, ukur letak bahagian tajam tu dekat P, kemudian buka jangka lukis tersebut supaya menyentuh titik R. Okey, sekarang kita dah buat ukuran yang pertama. Maka dekat situ bina satu lengkuk melalui titik R dari P. Okey, sekarang kita dah ukur, maka kita boleh buat satu lengkuk di bahagian R tersebut. Okey. Step yang kedua, kekalkan bukaan tadi. Bina satu lengkuk dari Q. Okey, tadi kita dah buat ukuran yang pertama. Kita letak yang tajam tepat Q. Kita buat satu lengkuk lagi dekat sini. Okey. Sekarang kita dah bina dua lengkuk. Okey. Step yang ketiga, dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan jarak PQ, bina satu lengkuk dari R yang bersilang dengan lengkuk yang dibina dalam langkah 2. Okey, ambil jangka lukis, kita ukur dekat sini dan sini. Kita buka bagi sama. Iaitu yang tajam dekat P, pensel kita dekat Q. Okey, sekarang kita dah ukur. Kita ambil jangka lukis tadi, letak yang bahagian tajam dekat titik R tadi. Okey, dan kita buat satu garisan di sini. Okey, di mana jaraknya adalah sama dengan PQ. Okey, sekarang kita dah dapat titik persilangan. Senang sahaja kita ambil pembaris, kita buat satu garisan. Okey, dan biasanya kita akan buat tandaan anak panah menunjukkan garis yang PQ dan juga R yang melalui titik R, garis yang di atas tu adalah selari. Okey, so cikgu harap faham. Cikgu akan tunjukkan cara untuk membinanya menggunakan jangka lukis pada paparan skrin komputer ini. Okey? Okey, sekarang kita akan bina garis selari yang cikgu telah terangkan tadi ya. Okey, ini adalah jangka lukis. Step yang pertama adalah kita letak bahagian tajam dekat P.
Kemudian kita alihkan supaya pensel kita berada pada titik R. Okey, kita buat ukuran dahulu. Okey, kita ukur dahulu ya. Agak-agak kena pada titik R. Okey. Sekarang cikgu telah buat ukuran yang pertama. Maka apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat lengkuk yang melalui titik R tersebut. Okey. So buat satu lengkuk. Okey. Dengan bukaan yang sama ini, jangan alihkan dia, jangan kecilkan atau besarkan, kekalkan jarak dia tu. Alihkan pergi ke titik Q pula. Okey, pastikan yang tajam dekat titik Q dan kita bina lengkuk yang kedua. Kalau nak buat besar pun tak apa. Okey, kemudian step yang ketiga, dengan bukaan jangka lukis yang sama dengan jarak PQ, bina satu lengkuk dari R yang bersilang dengan lengkuk yang telah kita bina tadi. Okey, jadi sekarang kita buat ukuran dari titik P, kita buka jangka lukis kita ni supaya kena pada titik Q. Okey, kita buka, ukur. Okey, sekarang dah kena. Kemudian kita ambil, letak yang tajam dekat R dan kita akan buat lengkuk yang ketiga. Okey, nampak? Okey, kenapa kita perlu ukur? Supaya kita nak tahu, sebab selari mesti sama ya. Mesti sama. Okey, so sekarang kita dah dapat titik persilangan. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena ambil pembaris dan kita buat satu garisan yang melalui titik persilangan tadi. Okey. Pastikan betul-betul kena dekat titik R yang telah kita buat tadi dan juga yang telah bersilang dekat titik ni ya, dan juga pada persilangan yang sebelah kanan. Okey, adjust bagi betul-betul kena pada titik yang bersilang dan juga persilangan di sebelah kanan. Okey, so sekarang kita akan buat satu garis yang lurus. Okey. So sekarang cikgu telah membina satu garis lurus yang selari. Okey, macam mana kita nak nak tanda yang menunjukkan garis yang kita bina itu adalah garis selari, maka kita buat satu anak panah di tengah-tengah sini. Okey. Ini maksudnya garis yang kita bina tadi adalah garis selari dengan garis PQ yang telah melalui titik R. Okey. Jadi cikgu harap semua faham apa yang cikgu telah terangkan tadi dan cuba praktikkan sendiri dengan membina garis selari dan juga garis renjang kepada suatu garis lurus berdasarkan titik yang diberi. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.